Salam sejahtera dan salam suratku sayang bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, satu perancangan untuk menubuhkan perkampungan baharu bagi Kampung Ensengai Melayu telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Ahmad Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, lot untuk penempatan baharu itu juga akan dibuka bagi penduduk dari semua kampung di sekitar gedung. Jelasnya, kerajaan negeri akan menanggung semua usaha membangunkan perkampungan baharu dengan menyediakan infrastruktur serta keperluan asas seperti jalan raya, bekalan air dan bekalan elektrik. Dan bermaknanya kalau satu lot, ongkosnya lah RM120,000. Untuk free dengan kita. Saya dah bayar balik. Hanya kita mula rumah saja dan premiumnya hanya RM2,500 walaupun harga membangunnya RM120,000. Beliau menjelas demikian ketika berbuka puasa bersama penduduk sekitar di Masjid Nurul Huda, Kampung Ensengai Melayu di Gedong pada Sabtu. Ujarnya, jalan raya juga akan terus dibangunkan di sekitar Kampung Ensengai Melayu bagi mempercepatkan perjalanan ke Kota Semarahan dan juga bahagian Kuching. Keduanya jalan akan kita bangunkan, sudah kita lulus dari situ menuju ke Lubuk Punggung dan terus ke Semarahan. Kerana 40 minit sajalah kita datang ke Semarahan. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong mengumumkan satu makmal pertanian akan dibangunkan di Gedong hasil kerjasama antara Kerajaan Sarawak dengan Universiti Swinburne. Katanya, makmal tersebut bertujuan melaksanakan kajian untuk mengenal pasti kaedah pertanian cara baharu termasuk penggunaan teknologi terkini. Saya telah meminta Universiti Swinburne untuk datang situ mula makmal, iaitu tidaknya mula makmal untuk buat kajian pertanian cara baru, termasuklah pertanian untuk kita mulakan padi, beras, mungkin ada teknologi baru. Sehubungan itu, beliau memberitahu perkara tersebut akan memberi manfaat dalam meningkatkan kualiti kehidupan para petani di Gedong. Majlis buka puasa bersama Premier Sarawak itu telah dihadiri seramai 250 orang termasuk penduduk Kampung Ensengai Melayu dan kawasan sekitar. Ia dimulakan dengan ceramah Ramadan, diikuti dengan jamuan berbuka puasa dan seterusnya para hadirin menunaikan solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Tarawih. Laporan seterusnya, Parti Pesaka Bumi-Putera Bersatu PBB perlu diperkasakan lagi untuk terus menyumbang kepada pembangunan, kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Sehubungan itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Hembas berkata, semua cawangan perlu terus mengambil lebih ramai ahli yang terdiri daripada golongan muda. Beliau berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat perwakilan 3 tahun sekali Parti PBB Cawangan Katibas, Bukit Goram, Baleh dan Pelagus di Pusat Sivik di Kapit pada Sabtu. Datuk Amar Douglas yang juga timbalan yang dipertua Parti PBB turut memuji 4 cawangan tersebut atas keputusan mereka supaya jawatan Presiden PBB dan 2 timbalan Presiden tidak dipertandingkan pada mesyuarat TDC yang akan berlangsung pada Jun depan. Dalam majlis itu, beliau merakamkan ucapan tahniah kepada Ahli Parlimen Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalinggi yang dilantik sebagai pengerusi baharu Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA baru-baru ini bagi menggantikan mendiang Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing. Berita selanjutnya, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Ik Pahon Joik, telah mengadakan lawatan pemeriksaan ke Kompleks Imigresen Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh Miri pada Jumaat. Lawatan bersama dengan agensi dan jabatan di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri itu dilakukan susulan pengumuman kelonggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 berkuat kuasa pada 1 Mei 2022. Datuk Ik Pahon berkata, operasi ujian RTK antigen di ICQS Tebeduk, Biawak dan Sungai Tujuh Miri telah berakhir pada 30 April lepas. Jelasnya, bergantung kepada status vaksinasi mereka, pengembara tidak lagi perlu melakukan ujian di tempat kemasukan atau tempat ketibaan. Dalam lawatan itu, beliau turut memeriksa semua struktur sedia ada serta menyemak semula keperluan papan-papan tanda yang telah disediakan sejak pembukaan semula sempadan negara pada 1 April lepas. Beralih ke pengembangan di daerah Tatau, pasukan petugas khas bagi menangani isu penduduk Sarawak yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan bagi daerah Tatau telah mula diberikan tugas. Pegawai daerah Tatau, Jabang Juntan berkata, pada peringkat awal, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK
perlu mengesan dan mengenal pasti penduduk di bawah seliaan masing-masing yang masih tidak mempunyai status kewarganegaraan. Jelasnya mereka dikehendaki mengedarkan borang survey tersebut kepada pemohon dan seterusnya, borang telah lengkap perlu dikembalikan kepada pejabat daerah untuk tindakan selanjutnya. Beliau berkata demikian pada taklimat penugasan pasukan petugas khas tersebut di Pejabat Daerah Tatau pada Khamis. Taklimat ini juga turut dihadiri pegawai-pegawai dari Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Jabatan Penerangan Daerah Tatau, KMKK di Daerah Tatau serta wakil dari Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus. Sementara itu, Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS meneruskan program ziarah UKAS Semarak Ramadan di Piasau dengan mendekati komuniti di Masjid At-Taqwa Miri. Kaunselor Leslie Lau HA yang mewakili Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yum, hadir menyempurnakan program itu pada Khamis. Leslie telah merakam ucapan terima kasih dan penghargaan di atas usaha yang dilakukan UKAS dalam menjadi nadi bagi setiap program komuniti di Sarawak. Beliau turut berkesempatan menyampaikan 100 kotak sumbangan bersempena bulan Ramadan kepada golongan sasaran yang telah hadir. Laporan seterusnya, rumah kedai jenis struktur separuh kekal 2 tingkat di Jalan Industri Serike telah musnah dalam kejadian kebakaran yang berlaku pada Khamis. Selepas menerima panggilan, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Serike terus bergegas ke lokasi kejadian dan berjaya mengawal kebakaran daripada terus merebak pada jam 11.33 malam. Difahamkan, kebakaran merebak dengan cepat berikutan bahagian dalaman bangunan itu seperti dinding pemisah dan lantai diperbuat sepenuhnya daripada bahan binaan jenis kayu di samping keberadaan bahan mudah terbakar yang diletakkan di arah satu bangunan kedai tersebut. Sehubungan itu, kebakaran itu telah menyebabkan kemusnahan 8 lot kedai, manakala 4 lot kedai bersebelahan pula berjaya diselamatkan. BBP Serike memberitahu operasi tamat sepenuhnya sekitar jam 2.50 pagi. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.